Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat Huzaifah. Seperti yang Muklim bagi tahu dalam kelas hari itu, sebabkan kita tak dapat nak cover semua tajuk untuk persediaan ataupun untuk kita nak jawab exam nanti. Sebab macam Muklim kata dalam kelas lah kan, soalan dia orang bagi tu dia masuk tajuk sampai tajuk akhir, tajuk last kan. Sedangkan kita baru belajar baru dalam 5 bulan. Lebih kurang lah 5 bulan, start pada bulan 3 hari tu kan. So kita terpaksa kejar lah, okay? Terpaksa kejar sikit tajuk sampai tajuk last, okay? Tapi jangan risau, kita akan belajar sedikit saja, dan nanti kita akan cover balik lah, okay? Selepas exam nanti. Tapi macam mana pun kita kena tahu jugalah, okay? Sampai tajuk last macam mana cara nak jawab, macam mana cara nak dapat jawapan, macam mana cara nak selesaikan masalah. Okay, so kita dah cover dalam kelas sampai masa dan waktu hari tu. So kita sambung sikit, kemudian kita akan masuk tajuk yang baru lah. Baik. Okay, kalau antum boleh, kalau antum ada bawa balik buku integrasi digital A, so boleh terus buka lah muka surat 47. Okay, kalau yang tak bawa, tak apa. Okay, tengok sini, salin dalam kertas, ataupun kalau ada buku tulis, salin dalam buku tulis. Okay, baik. Untuk tajuk masa dan waktu, okay, dia ada sistem 12 jam, sistem 24 jam. Macam mana sistem 12 jam, macam mana sistem 24 jam, Muklim dah kongsikan, okay, sebelum ni dalam kelas. Tapi tak apa, Muklim boleh kongsikan lagi untuk bagi siapa yang mungkin tak hadir hari tu. Okay, kalau sistem 12 jam ni, okay, sistem 12 jam, dia punya masa dia, okay, macam mana? Dia hanyalah 1:12. 1:12 maksudnya, ataupun 12:1. Tak kisahlah, 1:12, 12:1. Okay, contoh daripada 12 dulu lah. 12, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama bawah 9, 10, 11, kemudian 12 balik kan. Pagi macam ni, petang macam ni, malam pun macam ni. Okay, dia tak ada nombor lain. Dia mesti nombor 1 sampai nombor 12. Itu sistem 12 jam. Okay, kalau 1 pagi, 1 jugalah. 1 petang, 1 juga. Okay, kalau 12 tengah hari, 12 juga. 12 malam kan, 12 juga. Okay, nombor dia. So dia tak ada perubahan nombor. Cuma kalau sistem 24 jam, okay, dia start daripada sifar iaitu pukul 12 pagi. Okay, 12 tengah malam lah. Okay, 12 tengah malam tu. Lepas tu kemudian dia pergi kepada 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, sampai pukul apa pagi? Sampai pukul 12 tengah hari kan. Sampai 12 tengah hari. Okay, 12 tengah hari, ataupun kita buat 12. Okay, tak apalah, 12 tengah hari. Kemudian masuk pukul 1 petang. Kita nak tulis macam mana? Adakah pukul 1 juga? Tak. Kan, dia akan terus berubah menjadi 13, 14 pukul 2, pukul 3 jadi 15, pukul 4 jadi 16, kan? Ni petang. Kan, ni dah masuk petang dah. Okey, 1 petang, 2 petang, 3 petang, 4 petang, 5 petang pukul 17, 6 petang pukul 18, masuk malam maghrib kan, pukul 7, 19 kan, pukul 8, 20, pukul 9, 21, pukul 10, apa? 10 untuk sistem 24 jam, 10 malam, 10 malam lah. Bukan 10 pagi. 10 pagi dia 10 juga, cuma 10 malam jadi 22. Pukul 11 malam jadi 23. Kemudian sampai 12 tengah malam. Kan 12 tengah malam dia start dia kosong balik. Okey, kosong balik. So maksudnya kat sini sistem 24 jam tak sama dengan sistem 12 jam dari segi nombor dia. Okey, dia ada waktu tengah hari, waktu pagi lain, waktu tengah hari, petang lain, malam. Okey, dia tak samalah. Okay, so sekejap lagi kita tengok macam mana. Alright, so okay, boleh padam dulu. Kita nak guna ruang ni. Okay, so Muklim harap siapa yang tak datang hari tu boleh take note lah. Siapa yang datang, alhamdulillah, apa nama tu, boleh revise balik, boleh ingat balik. Okay, so untuk sistem 12 jam, okay, sekarang ni dia suruh tukar lah. Okay, dia suruh tukar daripada sistem 12 jam kepada sistem 24 jam.
Okey, kalau antum perasan dekat komputer contohnya, siapa ada laptop atau komputer kat rumah, kalau dekat bahagian masa dia tu, tu nampak tak Mak Lin Lindung, gambar Mak Lin Lindung kat bawah tu. Kalau dekat bahagian masa dia tu, dia tulis contoh sekarang ni pukul, Mak Lin rakam sekarang ni pukul 9.43 pagi. Okey, so dia tulis itu AM. Dia ada tulis AM. Maksudnya apa? Bila dia tulis AM, itu adalah sistem 12 jam. Okey, dia ada AM, dia ada unit masa tu, maksudnya itu sistem 12 jam. Tapi kalau nak tukar kepada sistem 24 jam, dia tak ada dah AM ke PM ke, pagi, petang, malam ke, kan macam ni kan. Dia tak ada. Contohnya ni. Okay, ni sistem 24 jam. Nampak belakang dia dah tak ada dah unit tu. Betul tak? Belakang dia dah tak ada dah unit AM, PM ataupun pagi, petang, malam. Okay. Dan juga perbezaan 12 jam dengan 24 jam. Kalau 12 jam, dia ada titik bertindih tengah-tengah tu. Nampak tak? Okay, titik bertindih tengah-tengah tu. Kalau sistem 24 jam, dia tak ada. Dia sambung terus. Jam dengan minit, dia sambung terus. Okay. Dan juga depan. Okay. Yang depan tu tengok. Kalau 12 jam, tulis sini pukul 7.05 pagi. Tapi kalau sistem 24 jam, dia tulis jam 7.05 pagi. Okay, pagi tu kita faham lah kan. 7.05 pagi tu kita bahasa kita sajalah. Tapi dalam tulisan, okay, bila kita tulis, dia macam ni sahaja. Okay, so dia tak ada unit dah pagi, petang, malam. Okay, alright. So untuk yang ni ialah Mak Lin dapat buku ni, buku yang sebab Mak Lin pun tak bawa balik buku integrasi digital yang Mak Lin punya kat sekolah tu. So Mak Lin Google, dia bagi yang ada, dia bagi dalam bentuk sekali dengan jawapan terus. Okay, tak apalah. Tapi ingat jangan hanya mengharap jawapan yang dibagi saja. Yang penting kita faham cara nak dapat jawapan. Kenapa jawapan jadi macam tu. Okay, itu yang paling penting sekali lah. Okay, so dekat sini kalau 7.05 pagi 12 jam tukar kepada 24 jam. Ingat pagi nombor dia tak berubah. Okay, nombor dia samalah 7. Okay, yang beza dia adalah kalau depan 7 ni sebelum ni tak ada kosong ataupun sifar. So kalau 24 jam dia ada sifar. Okay, kalau 10 macam mana boleh? Kalau 10 dah 2 digit dah 10 tu kan. 1, 0. So tak payahlah nak buat 0, 0, 1, 0. Okay, just 10, 1, 0 saja. Okay, katalah 10, 15 pukul kan. Pukul 10.15 malam contoh kan. Tak naklah kita buat pagi dulu. Okay, pagi dulu. Okay, pagi. So tukar kepada 24 jam, dia jadi jam 10.15. Okay, ada tak pagi depan belakang dia? Tak ada. Okay, jangan tulis unit pagi, petang, malam, tak nak. Okay, ini sistem 24 jam. Okay, 24 jam. Yang ni sistem 12 jam. Okay, kalau kat sini kita tengok kalau dia tulis malam. So 10 malam, adakah kalau 24 jam jadi 10.15 juga? Tidak. Okay, dia jadi 22.15. Okay, 22.15 jam 22.15. Okay, 22.15 lah. Okay, 22 jam 22 ataupun pukul 10 lah kan. Kita pun tak cakap lah pukul 22 kan. Kalau bahasa kita sebut 10 lah kan, 10-15 malam. Tapi dari segi tulisan, kita tulis tulisan dia ataupun perkataan dia macam ni lah. Okay, so tulisan dia macam ni, jam 22.15. Okay, 22.15. Ada unit tak belakang? Unit malam tak ada. Okay, ataupun PM ke tak ada. Okay, macam ni sahaja. Alright, so perbezaan dia macam tu lah. Okay, alright, so kita tengok dekat soalan yang lain pula. Okay, tadi nombor 1 selesai. Tengok nombor 2. Okay, ingat, walaupun dah ada jawapan, jangan harapkan jawapan je. Sebab apa? Dalam kertas exam nanti tak ada jawapan. Yang ada jawapan yang antum tulis sendiri. Okay, macam ni nak tulis jawapan, kena faham macam mana cara nak dapatkan jawapan. Okay, so kita tengok nombor 2. Pukul 4.20 petang. Okay, 12 jam tak ada masalah. 4 juga. Petang ke, siang, malam ke, pagi ke, tetap 4 juga. Tapi sebabkan kita nak tukar kepada sistem 24 jam. Okay, 4 ni, ingat, kalau 4 tukar kepada 4 petang, 4 petang tukar kepada sistem 12 jam, dia menjadi 16. Okay, 20 jugalah.
Okay, ingat dia tak ada titik bertindih. So dia jadi 16 ni maksudnya pukul 4 petang lah. Okay, sebabkan sini tulis 4:20 petang. So jam, okay, jangan lupa jam dekat depan. Jam 16 kemudian 20. Ada tak unit petang? Tak ada. PM? Tak ada. Okay, ni sistem 24 jam. Okay, warna hijau ni tak nampak. Warna tukarlah warna oren. Okay, so itu perbezaan dia. Kita tengok nombor 4. 9:34. Okay, pukul tak tulis, tak apa, tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab dia guna unit AM dengan PM. Tak payah letak pukul kat depan. Okay, perkataan pukul tu. Okay, bukan perbuatan pukul. Jangan buat pasal buat perbuatan pukul. Perkataan pukul tak ada kat depan. Okay, dia guna PM dan dia guna AM. Okay, so AM ni untuk pagi lah, PM ni petang dan malam lah. Okay, alright. So dekat nombor 4, 9. Oh, nombor 3 tak tengok lagi. Okay, nombor 3. Kalau boleh Mak Lin tak nak cover semua sebab nak kejar masa. Tapi tak apalah. Okay, permulaan ni Mak Lin tengoklah 1, 2, 3, 4 sekali. Okay, nombor 3 dulu. 12:10 AM. Okay, 12:10 AM. 12:10 AM. AM ni awal morning, bukan awal morning. Pagi lah kan, 12 pagi. So, bila 12 pagi, dia tak jadi 12. Kalau 12 tengah hari, yes, dia 12. Walaupun dia dalam sistem 24 jam. Tapi 12 pagi, tukar kepada sistem 24 jam, dia jadi sifar-sifar. Okay, 00. Minit samalah, 10 lah. Okay, nampak tak dia jadi jam, sifar, 1 sifar. Sifar-sifar yang depan ni adalah pukul 12. Kemudian 1 sifar tu minit lah, 10 minit. Kan, 10 minit. Ada tak unit AM? Tak ada. Okay, sekali lagi, tidak ada. Okay, so ingat yang tu. So yang ni samalah. Okay, tukar macam biasa, 9 PM. So kena tukarlah 9 PM dalam sistem 24 jam. Dia tak jadi 9 dah. Okay, dia jadi 21 34 jam. Titik bertindih tengah ada tak? Tak ada. Unit belakang AM PM tak ada. Okay, so ingat yang tu. Next, B. Dia tukar, dia terbalikkan. Daripada 24 jam tukar kepada 12 jam pula. Contoh macam ni, jam 1, sifar 1:40. 1, dia guna nombor 1. Okay, sifar 1. Kita tahu dah kalau sifar 1, 24 jam ni, dia 12 jam pun jadi 1 juga. Okay, maksudnya kita tahu dah pukul sifar 1 ni adalah pukul 1 pagi. Okay, kalau dia buat 1:13, baru kita kata dia pukul 1 petang. Kan? Sistem 24 jam. So sebabkan dia buat sifar 1, maksudnya dia adalah pukul 1 pagi. Nampak tak? AM kan pagi. Okay, 40 minit. Kan, 1:40 minit pagi. Kalau buat AM, perlu tak perlu tulis pukul kat depan? Tak perlu tulis pukul kat depan. Okay, kalau nak buat pagi, tulislah pukul 1:40 minit pagi. Okay, so ini contoh nombor 1. Kita tengok nombor apa? Boleh tak nak cover semua lah kalau boleh sebab tak sempat. Tu bukan tak sempat lah. Drag masa lama sangat. Okey, nombor 3. Jam 10:08. Okey, 10:08. Apa dia? 10 ni mestilah 10 pagi, betul tak? Kalau sistem 24 jam dia tulis 10, maksudnya 10 pagi lah. Kalau dia nak kata 10 malam, dia mesti buat nombor 22. Sorry. Kan? Kalau dia nak kata 10 malam, mesti dia buat nombor 22. Okay, tapi sebabkan kita tahu dia 12 sistem 24 jam, dia buat 10, maksudnya 10 pagi. So 10 tukar kepada sistem 12 jam, jadilah 10 titik bertindih 08 sifar 8. Dan kita tahu di pagi tu dia sini A.M. Okay, A titik M titik. Okay, kalau antum nak buat pukul 10:08 minit pagi, PAGI, so tulis pukul kat depan. Boleh tak Malim? Boleh, tak ada masalah, sama je. Okay, alright, so kita tengok dekat sini untuk yang nombor 2, nombor 4 ni pun tak ada masalah. Okay, tu ada jawapan dia, antum cuba fahamkan. Okay, buat dalam kertas ke. Okay, kita tengok cara pengiraan tempoh. Okay, tempoh masa lah. Okay, daripada pukul ni ke pukul tu berapa minit, berapa jam dia ambil masa kan. Alright, so kita tengok contoh dulu. Contoh kat sini jam 8.30. Sebenarnya sistem berapa ni? 12 jam ke 24 jam? Ni sistem berapa? 12 jam ke 24 jam? Saya boleh jawab. Arik, Haziq, Kausar. Ni rakaman maknanya sebut je. So siapa yang dia kata saya tu, tak apalah. Okay, baguslah. Antum fokus.
Alright, okay, so ini adalah sistem, siapa yang cakap 24 jam tu, dia adalah jawapan yang paling tepat. Okay, sistem 24 jam. Okay, sebab dia tak ada titik bertindih, dia guna perkataan jam di hadapan dan dia tidak ada unit di belakang. Okay, ini sistem 24 jam. Okay, jom kita kira daripada mula, contohnya 8.30 ni, katalah dia nak pergi daripada Jitra ni, daripada Kedah ni, dia nak pergi ke Butterworth, Penang, kan? So dia mula bergerak daripada Jitra ni 8.30 pagi. Dia sampai pukul 11.45. 11.45 ni pukul apa? 11 pagi ke 11 malam? 11 pagi lah kan. Sebab kalau 11 malam dia tulis 23 kan. 23 11 malam. Sebab kan dia tulis 11 juga, so maksudnya kita tahu dia adalah 11 pagi. Okay. So daripada pukul 8.30 pagi dia pergi ke Penang, daripada Jitra ke Penang, sampai Penang pukul 11 Butterworth kan. Sampai pukul 11.45 pagi. Walaupun tak tulis pagi, kita tahulah di pagi. Okay, sebab dia tulis itu 11. Kalau malam, dia tulis 22. Okay, so berapa lama perjalanan dia ambil masa? Contoh, okay, contoh tu perjalanan. Ingat, waktu kalau kita nak kira tempoh masa, mestilah kita tolak daripada yang waktu sampai, tolak waktu yang dia mula. Waktu dia sampai, tolak waktu dia mula. Okay. Sampai tu ibaratkan nombor besar lah. Waktu mula tu ibaratkan nombor kecil. So nombor besar boleh tolak nombor kecil. Macam tu. Okay. So sistem 24 jam. Bila tolak atau tambah masa ataupun tempoh masa, bahagikan bahagian jam, bahagian minit. Okay. Kalau kita tengok kat sini 11.45 tolak 8.30. So tolak macam biasa. Okay, yang ni tak ada isu. Okay, 5 tolak 0, 5, 4 tolak 3, 1. So, daripada minit, kita dapat dah 15 minit. Untuk bahagian jam, 11 tolak 8. Okay, 11 tolak 8 berapa? 3 lah, memang dia dah tulis dah 3 kan? Tanya lagi Mualim ni. Dia dah tulis dah 3 tu Mualim. Yelah, okay. 3. So, tempoh masa yang diambil daripada Jitra nak pergi ke Penang atau Butterworth tu, selama 3 jam, 15 minit. Okay. Ingat 3 jam sebab apa? Sebab ni bahagian jam. Okay. 15 minit sebab ni bahagian minit. Okay. So 3 jam 15 minit. Okay. Kita tengok contoh nombor 1. Okay. Soalan nombor 1. So buatlah dia waktu mula dia. So sini boleh ringkaskan. M ni mula lah. Pukul berapa? Pukul 6. 20 minit. A.M maksudnya pagilah. Okay. Dia tamat ataupun dia sampai pukul 9.05 pagi. Okay, so berapa lama tempoh masa yang diambil daripada destinasi A ke destinasi B? Okay, daripada mula sampai ke tamat. So kita tolak, ingat tamat tolak mula. So 9. Okay, kita bahagikan, pecahkan. Ni bahagian jam. Okay, 0, 5 tolak 6, 20 ataupun 2 sifar. Okay, ingat ni bahagian jam. Boleh buat kotak sikit lah. Okay, ini bahagian minit. Okay. Alright, so macam mana nak buat? Boleh tukar warna. Okey, bahagian minit. Kita tengok dulu bahagian minit. 5 minit dengan 20 minit. 5 minit tu kecil, 20 minit tu besar. Boleh tak 5 minit tolak 20 minit? Tak boleh. Okey, tak boleh. Walaupun 5 boleh tolak sifar, kita tak boleh tengok macam tu. Kita tengok dulu minit dia 5 minit. Yang bawah tu 20 minit. Boleh tak 5 tolak 20? Tak boleh. So apa minit ni kena buat? Yang atas ni, sifar 5 ni, dia kena pinjam daripada 9 ni. Dia pinjam berapa? Kalau dalam kelas ni dah ada hari tu. Kalau kita kira tambah tolak macam biasa, kalau dia pinjam sebelah tu, dia pinjam 10 daripada sebelah. Okey, contoh kat sini, ni kita revise balik lah, ingat balik. Okey, katalah 15. Tak nak lah, nanti kita nak bagi nampak sikit lah. Okey, kita buat 25 tolak 9 contoh. Okey, ni tolak biasa, ni bukan jam, bukan waktu lah, bukan tempoh masa. So 5 nak tolak 9 tak boleh. Ingat 5 ni dengan 9 ni sah. So dia pinjam 1 daripada nilai tempat 10, daripada 2 ni. 2 ni nilai tempat dia 10 kan, betul tak?
So dia pinjam 1. Kalau kita buat macam biasa, selalunya kita buat terpinjam 1 daripada 2, 2 tinggal 1, 5 jadi 15. Tapi macam mana boleh jadi 15? Sebab sedangkan dia pinjam 1. Yang kita faham sebelum ni kan, 1. Sebenarnya dia bukan pinjam 1, dia pinjam 10. Dia pinjam 10 kan, dia pinjam 10. Okey, so kenapa boleh jadi 15? Sebab dia pinjam 10, tambah 10. So 10 tambah 5, 15. Barulah jadi 15, baru boleh tolak 9. Okey, ni kalau tolak biasa kan, nombor biasa. So sekarang ni masalah je, kita tengah buat operasi tolak tempoh masa. Okey, tempoh masa. So sebabkan tempoh masa, jam nak ke minit. Okey, 1 jam berapa minit? 60 minit, betul, pandai. So 5 minit ni dia pinjam 1 jam daripada 9. 9 ni dia bagi 1 jam dekat 5 minit ni. Daripada 9 jam dia bagi 1 jam, dia pinjamkan 1 jam. So 9 jam tinggal 8 jam lah. Sebabkan 1 jam dia bagi ke 5 minit ni, dia tak jadi 1 tau. Sebab dia tukar kepada minit. Dia masuk dah ruang minit, bahagian minit. So 1 jam sama dengan 60 minit. So sebenarnya dia bagi pinjam 60 minit. Tapi sebelum tu kena tambah dululah. Okay, tambah 60 minit. So 5 minit tambah 60 minit, dia jadi berapa? Dia jadi 65 minit. Okay, so baru kita tulislah ruang sikit kat sini kan. So tambah. Okay, habis. So jadi 65 minit. Barulah boleh tolak yang 20 minit ni. 5 minit tolak 5 tolak sifar 5, 6 tolak 2, 4. Okay, 8 tolak 6 bahagian jam, 8 tolak 6, 2 kan. So selesai. So jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah, berapa lama tempoh masa diambil? 2 jam 45 minit. Okay, 2 jam 45 minit. Okay, 2 ni bahagian jam, 45 ni bahagian minit. Okay, 2 jam 45 minit. Okay, so betul lah ni. Okay, jawapan dia bagi dah. Yang penting, walaupun dalam contoh Maklum tunjuk ni memang dia dah bagi jawapan, tapi yang penting kita faham cara nak dapat jawapan. Kenapa dapat jawapan macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi macam ni? Okay, itu yang paling penting kita kena faham. Okay, so kita tengok pula contoh nombor. Maklum buat satu soalan, satu ni kita buat, Maklum buat 3 atau 2 contoh je lah. Okay, kita nak masuk topik lain lagi ni. Okay, kita masuk topik lain lagi. Tapi jangan risau sebabkan ni rakaman. Okay, Maklum masuk dalam YouTube. So kalau kata tengah-tengah belajar antum rasa macam lapar ke, nak minum dahaga ke apa, pergilah. Okay, pause dulu, pergi ataupun tutup dulu. So ingat minit ke berapa waktu rakam video ni. So nanti dia tengok balik, sambung balik minit yang waktu tu kan. Minit kata dah ni dah berapa minit dah ni, katalah dah 15 minit. Okay, 15 minit. So tutup dulu, pergi makan minum bagai. Nak sambung balik lagi tengok, okay, terus buka ke yang minit ke 15. Okay, so tak ada masalah lah. Dia fleksibel. Masa antum dekat rumah fleksibel. Okay, so kita tengok nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 dekat sini. Okay, waktu mula dia dia masih lagi menggunakan sistem 12 jam. Okay, 10:50 pagi lah, AM kan. Ni waktu apa ni? Waktu mula, mula. Tamat dia. Okay, tamat dia adalah pada pukul jam 4:30 petang. PM kan petang kan, betul tak? Okay, so macam mana nak kira? Okay, macam mana nak kira? Saranan Muallim simple. Disebabkan dia ada apa nama tu, PM dan dia ada AM dan ada PM. Apa yang kita boleh buat adalah kita tukar dua-dua ni kepada sistem 24 jam. Okay, kita tukar kepada sistem 24 jam. Okay, bila ada AM dengan PM kan, dia punya waktu dia dah tak sama kan. So kita tukar dua-dua ni kepada sistem 24 jam. Okay, kalau 10:50 pagi ni tukar kepada sistem 24 jam, so tak ada masalah lah. Okay, jam 10:50 kan, tukar kepada sistem 4 jam. Kalau yang 4:30 petang ni, 4 kalau 24 jam jadi berapa? Jadi 16, betul tak? So jadilah 16. So di jam kat depan. Okay, jam
16.30. Ada unit belakang, petang, malam, siang, pagi? Tak ada. Okay. So, barulah kita tolak seperti biasa. Okay. Ingat, tamat tolak mula. Okay, 16.30. Boleh buat jarak sikit sebab dia ada apa nama tu. Ni bahagian jam, ni bahagian minit kan. Kemudian, apa nama tu. 16 ni mula. Tamat. So, tolak yang mula. Mula dia 10.50. Okay, tolak. Itulah kita dapat jawapan dia. Okay. Tempoh masa berapa jam. Kan berapa minit ke berapa jam ke. Bila mula ke tamat. Ataupun dia start perjalanan sampai ke destinasi lah. Okay. 30 minit nak tolak 50 minit. Boleh tak? Tidak boleh. So apa dia buat? 30 minit ni pinjam 1 jam daripada 16 jam ni. Okay, daripada pukul 16 ni kan. Daripada 16 ni. Dia pinjam 1 jam, 16 tinggal 15. Sebabkan dia pinjam 1 jam, dia tak jadi 1 kat sini. Dia jadi 60 kan, kena tambah 60. So 30 ni kena tambah lah 60. Sebab apa? Sebab 1 jam 60 minit. So jadilah dia tambah 60, 30 tambah 60, dia jadi 90. Okay, ni bang, kita dah tambah dah. So daripada 90 minit ni barulah boleh tolak 50 minit. Okay, sifar tolak sifar, 9 tolak 5, 4. 15 macam biasalah, 5 tolak sifar 5, 1 tolak 1 habis sifar. Okay, so sifar kat depan tak perlu tulis pun tak apa. So jawapan dia akan jadi tempoh masa dia selama 5 jam 40 minit. Okay, ingat tukar kepada sistem 24 jam. Sebab apa Mualim? Sebab kat sini dia ada AM dengan dia ada PM. Mudah. Okay, ingat yang tu je. Tak nak bagi antum keliru lah. Okay. Kalau dia AM dengan AM tak ada masalah. PM dengan PM pun tak ada masalah. So tukar, kalau AM dengan PM tukarlah kepada sistem 24 jam. Memudahkan antum untuk kira dan terus dapat jawapan lah. Okay. So tempoh masa dia adalah 5 jam 40 minit. Okay. Selesai untuk tempoh masa. Okay. Okay. Kalau tak silap Mualim, bawah ni okay, ini dah masuk topik panjang jisim dan isi padu cecair. Okay, siapa yang masih follow daripada awal sampai habis? Okay, boleh stop. Okay, boleh stop dulu. Tapi Mak Lee akan teruskan juga. Nak rehat ke apa ke, nanti sambung balik. Tapi siapa yang dah stop sebelum ni, nak sambung terus pun boleh, tak ada masalah. Cumanya, kita nak tengok sedikit sebelum kita masuk tajuk panjang jisim dan isi padu cecair ni. Kita tengok sikit soalan daripada buku teks. Okay, selesaikan masalah. Soalan selesai masalah ni yang paling penting. Kalau antum boleh buat selesai masalah, soalan-soalan lain yang biasa-biasa tu memang kacang lah. Okay, memang senang sangat-sangat lah. Okay, so kita faham dulu soalan. Okay, tengok dulu soalan. Okay, apa yang dia bagi situasi? Situasi dia adalah Amir. Amir, bukan Amir Pak Zaifah. Sebab ni dia E. Sekejap, mana highlighter? Okay ni. Amir sekeluarga menaiki kapal terbang ke destinasi A dan seterusnya ke destinasi B. Adakah Amir dan keluarganya berada di dalam kapal terbang melebihi 6 jam? Adakah diorang ni, Amir dengan keluarga ni, dia duduk dalam flight, dalam kapal terbang tu selama 6 jam? Campur daripada tempat dia pergi ke destinasi A, kemudian pergi ke destinasi B, total duduk dalam kapal terbang tu adakah selama 6 jam? Soalan dia adakah melebihi 6 jam? Okay, jawapan dia ya atau tidak. Cuma kita nak kena buktikan. Kalau ya, betul ke? Ya, buktikan. Tunjuk contoh macam mana kira dia. Kalau kata tidak, buktikan. Tak lebih 6 jam pun buktikan. Kira macam mana cara kira dia. Okay, kena buktikan. So, kena buat jalan kira lah. Okay, so kita tengok sini. Masa berlepas daripada untuk destinasi A lah. Masa berlepas dia 10.35 pagi lah ni. Okay, masa tiba jam 13.10. 13.10 tu pukul apa? Pukul 1.10 minit petang lah. Okay, 13.10 ni 1.10 minit petang. Okay, PM. Okay, 13. So, tak apa, kita tengok pengiraan dia. Kita tengok destinasi B pula. Okay, dia gerak daripada tempat asal dia, rumah dia kan, airport awal kat KLIA contohnya. Okay, dia pergi mana? Dia duduk dia masuk dalam flight start pada pukul 10.35 pagi sampai ke destinasi yang pertama pada pukul 1.10 minit petang. So kita boleh kira dah tempoh masa dia duduk dalam kapal terbang tu berapa lama. Okay,
Tapi bukan dia tak nak yang A saja, dia nak juga campur dengan B sekali. So kita tengok yang B pula daripada airport yang dia singgah tadi tu, sementara nak tunggu yang flight seterusnya yang ke B ni pula. Dia masuk flight tu ataupun duduk dalam flight tu start pada pukul 16.15. 16.15 ni apa dia? 16.15 ni pukul 4.15 petang lah. Okay, 4 suku petang. Kemudian dia sampai dekat destinasi dia pada pukul 20.20. Bukan tahun 2020 lah. Pukul 20 ataupun jam 20.20. Jam 20.20 ni pukul apa? Pukul 8.20 malam. Okay, 8.20 malam. Okay, so berapa tempoh masa dia duduk dalam flight untuk destinasi B? Dah dapat tempoh masa dia duduk dalam flight destinasi A, dah dapat tempoh masa dia duduk dalam flight destinasi B, kita tambahkan. Tengok lebih tak 6 jam yang macam soalan tu tanya. Okay, so kita tengok sini, tentukan tempoh di dalam kapal terbang sama ada melebihi 6 jam. So yang ni yang A tadilah. Okay, lama. Kita conteng kat sini. Oh, tak boleh. Tak apa, cancel. No, cannot. Tak payah. Tak boleh conteng ni. Tak apalah. Okey. Tak boleh conteng, tak apalah. Okey. So kita tengok dekat sini lah. Lama tak nampak. Ni jadual ni. Tak apalah. Okey, jadual ni. Dia ringkaskan apa yang ditunjuk kat atas tu lah. So seperti yang kita tahu dah, nak buat tempoh, nak tolak, nak dapatkan tempoh masa ni, mestilah masa perbezaan ni tolak lah kan, beza, ingat beza tolak. Okay, daripada masa berlepas masa tiba, ataupun tolak masa tiba tolak masa berlepas kan. Masa tamat mesti kena tolak masa mula. Okay, so kita buat yang tempoh untuk destinasi A dulu. Okay, destinasi A, lama. Selesai masalah, mesti buah lagi. Okey, destinasi minta masuk ni lah. Atas kot. Dah hilang. Okey, ni dia. Okey, destinasi A. Okey, ingat dia sampai 13.10 pukul 1.10 petang. Okey, sistem 24 jam. Okey, 13.10 tolak 10.35. Okey, 10 minit tolak 35 minit. Boleh tak? Tak boleh. So 10 minit tu dia kena pinjam 1 jam daripada 13 tu. So 13 tu bagi 1 jam dekat 10 minit tu, 13 tinggal 12. Yang dia bagi 1 jam tadi bersamaan dengan 60 minit. 60 minit tambah 10 minit yang sedia ada, jadilah 70 minit. Okay, so 70 minit ni bolehlah tolak dengan 35. Dapat 35 minit. 12 jam, yang jam ni 12 tolak 10 tinggal 2. Untuk A, dia duduk dalam flight, tempoh masa dia duduk dalam flight tu selama 2 jam 35 minit. Okay, menjawab soalan tak? Belum lagi. Sebab soalan dia tanya, dia nak tempoh masa duduk dalam flight untuk destinasi yang tempoh A dengan tempoh B. So, kena campur yang B sekali. So, kira pula yang B dulu. Okay, kira yang B dulu. Okay, masa dia tiba 20.20, 8.20 minit malam. Masa dia bergerak, okay, masa dia mula bergerak pukul 16.15, 4.15 petang. Okay, so masa dia tiba tolak masa mula lah. Okay, 20 tolak 15 boleh tak? Boleh. So, tak ada masalah. Tolak macam biasa. So, 5 minit. So, yang jam 20 jam tolak 16 jam tinggal 4 jam. So, dekat sini ada 4 jam 5 minit. Dekat sini 2 jam 35 minit. Tambah 4 jam 5 minit ni dengan 2 jam 35 minit. So, dapat tak jawapan? Kita tengok kat sebelah dia. Jumlah tempoh dia. 35 minit tambah 5 minit jadi 40 minit. 2 tambah 4 bagian jam jadi 6 jam. So, total dia duduk dalam flight 6 jam 40 minit. So, soalan dia tadi, dia tanya, adakah Amir dan keluarganya berada di dalam kapal terbang melebihi 6 jam? So, kita dapat dah 6 jam 40 minit. Lebih tak 6 jam? Lebih lah kan, dah ada lebih 40 minit kat situ. So, jawapan dia adalah ya lah. Okay, kita tengok dekat bawah ni. Kita tengok kat sini. Jawapan dia ya, Amir dan keluarganya berada di dalam kapal terbang melebihi 6 jam, iaitu selama 6 jam 40 minit. So, kita dapat buktikan. Kita bukan jawab ya saja, tapi kita buktikan dengan pengiraan yang kita buat tadi. Okay, itu soalan penyelesaian masalah. Faham soalan? Soalan nak apa? Kehendak soalan tu. Okay, so Muallim pause dulu. Okay, untuk speak masa sebelum kita masuk
topik panjang. Okey, panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey. Okey, baik. Sambung balik kita. Okey. Sekejap. Masih rakam? Yes, rakam. Okey. Kita terus masuk ke soalan ataupun tajuk seterusnya, iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey. Panjang, jisim dan isi padu, dia mesti ada unit. Okey, Mak Lin dah kata banyak kali dalam kelas, unit tu macam mana. Okey, panjang dia ada unit dia. Jisim ni berat lah. Okey, berat dia ada unit dia. Kan, berapa kilogram, berapa gram. Apa lagi ada unit? Masa. Kan, masa pun ada unit AM, PM, pagi, petang, malam. Apa lagi yang ada unit? Yalah, panjang macam tu lah. Okey, semua benda-benda yang nombor, lepas tu belakang tu ada ditulis something. Okey, simbol ataupun huruf. Okey, itu unit. Okey, itu unit. Okey, baik. Contoh ringgit kan, RM. Sen. Okey, unit, semua tu unit. Okey, baik. Kita tengok tajuk ataupun topik unit 5 ni, panjang, jisim dan isi padu. Dia akan pergi satu-satulah. Mula-mula dia akan pergi panjang dulu, kemudian baru jisim, kemudian baru isi padu. Isi padu ni cecair lah. Okey, isi padu cecair. Okey, kenal milimeter dan kilometer. Okey, sebabkan dia tunjuk sini milimeter dan kilometer, tapi jangan lupa meter. Okey, meter ni pun kena ada juga. Okey, simbol untuk milimeter mm, simbol untuk meter sahaja m sahaja, simbol untuk kilometer, okey, km, kilometer. Okey, nak bersen tapi 50-50. Okey, baik. Okey, sebelum kita tengok pada soalan, boleh nak cerita dulu. Okey, perbezaan meter, milimeter dan kilometer. Yang mana antum rasa yang paling kecil dan yang mana antum rasa yang paling besar dan yang mana yang tengah-tengah? Aisyah, Adam. Okey, yang mana yang kecil, mana yang besar? Unit yang mana yang kecil, unit mana yang besar? Susunan dia. Kan, 1, 2, 3. 1 paling kecil, 2 tengah-tengah, 3 paling besar. Yang mana? mm, m, km. Sofia, yang mana satu? Mak Lin cakap ni macam lah antum boleh respon, boleh nampak kan? Saja je. Okey. So, unit yang paling kecil adalah untuk 3 ni lah. Okey, untuk yang 3 ni adalah mm, paling kecil. Tengah-tengah ada meter ataupun m saja. Paling panjang ataupun paling besar adalah kilometer. Okey, mm ni nak tahu macam mana mm kalau antum ambil pembaris antum. Pembaris Mak Lin mana tah? Apalah. Pembaris kan dia ada sentimeter kan, cm kan. Mm tu yang kecil, yang garis satu-satu yang kecil tu untuk cm, daripada 0 cm ke 1 cm. Betul, dia ada garis-garis kecil kan. Yang tu mm. Okey, 1 cm bersamaan dengan ada 10 garis kecil tu ataupun 10 milimeter, 10 mm. Okey, kalau meter pula, yang pembaris dalam kelas tu, pembaris kuning tu kan, tu 1 meter. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak kan? Mm kecil, meter tu dah besar dah. Kilometer, kilometer lagi lah, dia selalunya melibatkan jarak perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat contohnya, ataupun larian 4 kali 100 meter, 400 meter baru kan. Kilometer tu lagi jauh. Okey, macam ni. Okey, Mak Lin tulis sikit. Kalau milimeter, okey, contoh selepas milimeter dah sentimeter sebenarnya. 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Sorry, dah lama tak pakai pen ni. Dia dah tulisan tak cantik dah. 10 mm. 1 m, okey, 1 cm bersamaan dengan 10 mm. 1 meter pula bersamaan dengan 100 cm. Maksudnya 100 cm sama dengan 1 m, ataupun 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 1 kilometer pula bersamaan dengan 1000 meter. Okey, 1000 meter
baru 1 kilometer. Okay, ingat. So maksudnya kita dah nampak dah yang paling kecil mm. Kan? So mm ni paling kecil. Ni satu. Kemudian dia pergi kepada cm, nombor 2 cm. Kemudian dia pergi pada m, meter kan, nombor 3. Panjang sikit. Paling panjang atau paling jauh adalah km. Okay, nampak tak dia punya perbezaan unit, okay, size unit tu, kecil besar dia tu. Okay, so bukan apa, bila antum faham size kecil besar ni, so antum boleh fikir logik dah lah. Kalau dia nak ukur shilling ataupun apa nama tu, ketebalan duit shilling 10 sen ni, takkan nak guna kilometer kan, mestilah milimeter. Okay, so milimeter. So dia tak suruh tulis pun berapa milimeter pun semua ni. Dia hanya untuk soalan ni lah. Soalan ni dia suruh tulis simbol ukuran sahaja ataupun simbol unit sahaja. So shilling dah kecil tu, kita tahulah mestilah kita guna milimeter. Ni dia jarak perjalanan daripada Tanjung Malim kan. Berapa kilometer lah. Dah bagi jawapan. Memang dah tulis jawapan dah pun. Okay, so ni jarak selalunya pergi dekat jalan raya kan. Nampak dia punya papan tanda tu. So tengok dia tulis tu kilometer kan. Ataupun kalau kurang sikit pada 1 km, contohnya stesen minyak 500 meter di hadapan, contoh kan, 500 meter kurang pada 1 km. Okay, so ni contoh kilometer lah, 11 km, 134 km. Okay, ni pula ni selalu COVID kan, kena social distancing ataupun penjarakan sosial, penjarakan fizikal berapa meter? 1 meter kan. 1 meter je lah, maksudnya tak adalah terlalu jauh macam kilometer tu, dan tak adalah terlalu rapat kecil macam milimeter. Okay, so 1 meter. Pemadam kecil je kan, so milimeter lah. Okay, so itu untuk ukuran panjang lah. Okay, perbezaan kilometer, meter dan milimeter. Okay, milimeter, meter dan kilometer. Okay, kita tengok kat sini. Nyatakan panjang objek yang berikut. Nampak dia guna pembaris kan. Bila nak ukur panjang ni, ada pembaris dia, ada pita ukur dia lah. Mesti ada alat ukuran. Okay, so alat ukuran ni mesti kita letak daripada kosong, betul-betul kosong ni. Mata kita pandang daripada sini lah. Ni mata kita. Tak tahu mata siapa ni. Okay, mesti pandang daripada atas ni. Okay, dia ada bulu mata sikit. Salah, okay, pandang daripada atas ni. Alamak. Kosong. Okay, kosong ke berapa ni? Berapa milimeter? 30 milimeter. Nampak? Sampai dekat sini ni. Okay, 30 milimeter. Okay, pandang pun sama lah daripada atas. Alright. Ataupun ingat tadi boleh kata 1 cm berapa milimeter? 10 milimeter kan. So kalau 10 mm ni 1 cm, 1 cm. Kalau 30 mm sama dengan 3 cm. Okay, tapi tak payahlah. Itu sekadar orang kata apa, nak bagi nampak lah, okay, idea dia. Okay, nombor 2, dia ukur kad selamat hari jadi. Okay, so panjang dia adalah sejauh ataupun apa panjang dia kan, 45 mm. Maknanya tak pasti dekat buku antum nampak dengan jelas ke tak nombor dekat pembaris ni. Tapi kalau daripada sini maknanya tak pun nak nampak lah. Okay, okay, tak apa. Apa yang dia nak cuba tunjuk dekat sini sebenarnya adalah pembaris ni patah. Nampak tak pembaris tu patah? Okay, nampak pembaris tu patah. Tapi boleh tak nak ukur dengan pembaris yang patah? Boleh. Okay, boleh. So dia guna tolak lah. Contoh dekat sini, mak ni tak apa nak nampak lah nombor dia ni. Tapi dia dapat jawapan 45 lah kan. Okay, tak apalah. Kita buat satu contoh lain lah. Okay, satu contoh lain. Katalah kita ukur pembaris tu yang patah tu. Kita tak start daripada kosong lah. Bahagian kosong dah hilang. Dah tak ada kan. So kita start daripada, katalah kita start daripada 15. Contohnya mm. Okay, 15 mm. Kita ukur panjang dia sampai kat sini. Kata kita letak satu objek kat atas ni, kad ke apa ke, 75 mm contohnya. So apa dia buat? So kita kena tolak. Okay, tolak lah yang besar, tolak yang kecil. Okay, so kita dapatlah ukuran sebenarnya 75 mm
tolak 15 mm. Okay. So jangan pergi ukur start pada 15 sampai objek kita ukur tu 75. So kita kata oh panjang dia 75 mm. Salah. Okay, sebab kita start daripada 15. Okay, so salah lah kalau kita start pada kosong, tak apa. Okay, start pada sifar, tak apa, betul. Tapi bila pembaris tu patah bahagian sifar, bahagian kosong dah tak jumpa dah tak ada dah kan. Kita start pada 15, dia punya objek tu dekat pembaris sampai 75 mm, so tolak lah. 75 mm tolak 15, 5 tolak 5, sifar, 7 tolak 1, 6. Mm, unit jangan tinggal, kesian dia nanti dia menangis. So jawapan dia, objek yang kita ukur tu adalah sepanjang 60 mm, okay, 60 mm ataupun 6 cm, okay, 60 mm ataupun 6 cm, okay. Alright, so kita tengok soalan nombor 3. Paku. Okay, macam yang paku depan ni tak ada masalah sebab dia ukur dia start pada kosong, dia start pada sifar, kan. So kita tahu lah sampai 10 mm lah. Tapi paku yang atas ni dia start pada 20 sampai 40. So tolak lah 40, tolak 20, dapatlah 20. Okay, yang bawah ni pula tali ke apa ni, dia start pada 30. Tapi dia ukur sampai 65, kan. Nampak ni. Okay, 65. So 65 tolaklah 30, dapatlah 35. Okay. So kena tolak lah kalau dia tak start pada kosong. Kalau start pada kosong tak apa, tak ada masalah. Okay, bila dia start pada nombor lain, so kena tolak. Okay. Alright, so seterusnya kita tengok dekat bawah ni pula. Oh, dah masuk ruang dah. Okay. Ya. Tak boleh ni. Tadi dia kata nak panjang jisim dengan isi padu. Sekejap, kita kena tengok buku teks. Tak boleh. Sebab jisim dengan isi padu tak ada. Sebenarnya tak ada masalah sangat pun. Sebab tolak tambah macam biasa. Cumanya lambat pula. Cumanya unit tu, okay, unit yang berbeza dia adalah unit kilogram-gram. Kalau isi padu dia ada sentimeter padu dia mesti ada nombor 3 kecil kat atas tu. Sekejap, kita tengok dekat sini. Ini masih lagi masa jarak. Okay, ini dia. Kita tengok soalan terus lah. Okay, kita tengok soalan terus. Okay. Macam ni. Okay, ini contoh yang tadi lah. Ukuran masih lagi dalam panjang. Okay, satu topik panjang. Nyatakan ukuran menggunakan simbolnya. Okay, Anis dan Harjit menyertai larian seronoknya membaca sejauh 3 km. So 3 km ditulis apa dia? Unit dia. Yang bentuk simbol dia, kan. Simbol dia 3 km lah, kan. 3 km. Okay, km kat sini. Tulis km. Jangan tulis kat buku teks. Okay. So tulis kat kertas ataupun buku tulis. 3 km. So kita fahamlah 3 km. B. Jarak jajaran MRT Kajang ke Sungai Buloh. MRT ni macam kereta api lah. Dekat Kedah tak ada, kat KL ada. Jarak jajaran MRT Kajang ke Sungai Buloh ialah 51 km. Sama jugalah, tulislah 51 km. Okay, unit dia ataupun simbol dia km. Okay, kemudian dia ukur pula kunci ni. Kunci ni dia ukur dapat 80 mm. So simbol dia adalah 48 mm. Okay, millimeter. Okay, D. 5 mm. Dia ukur apa tu, yang ketinggian ubat stapler tu, kan. Ubat pengokot. Stapler tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia pengokot. Okay, ubat pengokot ni, kan. 5 mm. Sama juga milimeter. So tulislah 5 mm. Okay, 5 mm. Jangan tulis 5 km lah. Itu dah jauh mana 5 km, kan. Okay, itu dia ukuran dia. Okay, ukur panjang objek. So kalau antum dekat rumah ada masa, ada pembaris, cubalah ukur, kan. Apa dia nak ukur pensel sendiri ke, nak ukur kertas ke. Ni dia ukur name tag. Cuba ukur name tag masing-masing. Ukur lencana pula, kan. Ukur lencana berapa panjang sisi tu. Untuk name tag ni dia ukur, nyatakan ukuran daripada sifar ni, dia start pada sifar sampai 70. Perlu tolak tak 70 tolak sifar? Tak perlu dah lah. Kalau tolak pun dapat 70 juga, betul tak? So dia dah kira daripada sifar sampai 70. So kita tahulah 70 mm ataupun 70 mm. Sebab apa? Sebab soalan dia nak dalam bentuk mm. Okay. Dia ukur duit. Dia ukur duit, kan. Duit RM5. Dia ukur daripada side, daripada tepi ni, yang bahagian sisi tepi belah kiri duit ni, daripada kosong.
Boleh tolak dah daripada kosong? Tak boleh tolak dah lah. Okay, dia kira-kira dia ukur-ukur sampai 60, sampai garisan tengah antara 60 dengan 70, iaitu 65 lah. Kan, tengah-tengah. So, jawapan dia adalah 65 milimeter. Okay, mm ni milimeter. 65 milimeter. Okay. Right. So, seterusnya. Nombor 2, ukur panjang objek berikut menggunakan pembaris. Sampul surat. Pergi ukur sendiri lah. Pergi buka peti surat. Kalau ada surat postman hantar, ukur sampul surat tu berapa panjang dia. Kalau tak, kalau macam pembaris tak sampai yang panjang lebar tu, ukur yang tinggi dia tu. Panjang, lebar. Lebar tu pun tinggi lah. Okay. Ukur yang tu. Anak kunci. Kunci lah. Okay. Kunci. Bukan anak tangga. Kunci anak tangga pun boleh lah nak ukur pun. Okay. Wang kertas. Okay. Cuba ukur. Aktiviti ni insyaAllah nanti kita buat dalam kelas lah, sebab yalah kita nak fokus untuk exam dulu. Okey, perkaitan sentimeter dengan milimeter. Ini Mu'alim dah kongsi tadi dah sebenarnya. Okey, 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Okey, so ni tak payahlah. Perkaitan kilometer dengan meter pun Mu'alim dah kongsikan. 1 kilometer 100 meter. Okey, 1 kilometer 100 meter pula dah. 1000 meter. Okey, 100 sentimeter 1 meter, macam tu. Tapi 1 kilometer 1000 meter. Okay, 1000 meter. 1 kilometer 1000 meter. Okay. So yang ni tak ada masalah. Nak try ke? Nak buat? Okay, boleh juga nak buat. Kita tengok satu contoh lah. Kita tengok contoh, Mu'alim tengok yang susah sikit. Okay, kita tengok contoh nombor 4. Okay, 6 kilometer 743 meter. Sekejap, Mu'alim tulis kat sini. Okay. Boleh tulis kat sini lah. 6 km 743 tadi. 743 meter. Jawapan dia nak dalam bentuk, dalam unit meter ke kilometer? Dia nak dalam bentuk meter. Meter. Okay, dia nak dalam bentuk meter. So meter 743 meter ni tak ada masalah. Yang masalah dia adalah 6 km ni. Okey, nak kena tukar kepada meter. So kita kena faham 1 kilometer bersamaan dengan berapa tadi maknanya kata? 1000 meter. So kalau 6 kilometer, senang je lah maknanya. Apalah susah. 6 lah kilometer, 6000 meter je lah. Okey, yes, betul. Okey, 6000 meter. Okey, so 6000 meter tambah, sebab dia nak dalam unit meter kan, so kena tambah lah. Jangan tinggal 743 meter ni, tambah 743 meter. Ok, dapatlah jawapan 6743 meter garis 2. Ok, so itu contoh soalan nombor 4 ni, 6743 meter. Ok, so dia ada cara dia sebenarnya dalam ni, buat tips ni. Ok, kilometer nak ke meter darab 1000. Meter nak ke kilometer bahagi 1000. Okey? Kalau antum faham yang ni lagi bagus. Kalau tak faham yang ni, hafal je lah. Okey? Dia faham dengan hafal lagi penting kalau kita faham. Tapi kalau lah kata antum masa macam susah nak faham, hafal dulu. Habis exam nanti kita akan fahamkan sama-sama. Okey? Alright. Ni nanti boleh ceritalah. Okey, buat masa ni hafal je dulu. Okey, nombor 5, 40,020 meter bersamaan dengan berapa kilometer dan berapa meter. So ni dia bagi dalam bentuk meter saja, cuma dia nak dalam bentuk kilometer dan meter. Okey, macam mana nak buat? Okey, untuk yang hari tu unit apa ya? Allah. Unit masa hari tu. Boleh buat dalam kelas. Kan baki tu untuk yang selebihnya belakang tu kan. Okey. Tapi tak apa, kita faham dulu kat sini. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Atau kalau kita terbalikkan, 1000 meter bersamaan dengan 1 kilometer. Sekali lagi boleh ulang, 1000 meter bersamaan dengan 1 kilometer. 4000 meter, okey, 4000 meter bersamaan dengan 4 kilometer. 4000 meter bersamaan dengan 4 kilometer. 40,000 meter
40,000 meter bersamaan dengan 40 kilometer. Okey, 40,000 meter bersamaan dengan 40 kilometer. So dekat sini masalah dia yang 40,000 ni lah, kan. 25 tu tak ada masalah, tulis je 25 meter. Okey, yang depan ni 40,000 meter ni, dia nak kilometer. So 40,000 meter bersamaan dengan 40 kilometer. Okey, so sini tulis je lah 40. Okey, 40 kilometer, km 20 meter. Okey, 20 m. Okey, selesai. Okey, macam mana nak buat yang darab membagi ni, nantilah dalam kelas Mualim tunjukkan. Sebab sekarang ni kita nak kejar topik, nak jawab exam. Okey, at least basic tu antum dah ada dah. Okey, tambah ukuran panjang semua ni, Mualim tak mau dah. Okey, kita masuk berat ataupun jisim. Mana ya? Panjang juga. Oh, darab macam biasa je lah. Mana jisim? Okey, ini dia jisim. Okey, jisim pula dia ada kilogram, dia ada gram. Okey, tan apa semua tu nantilah. Yang tu belajar sekarang ni kilogram dengan gram. Okey, untuk jisim pula, dia tak tunjuk kat sini. Hello, dia terus masuk ruang. Okey, tak apa, Mualim padam dulu yang ni. Kita buat sikit nota kat sini tentang jisim. Allah, soalan jisim dia tak bahagi. Tapi dalam buku integrasi digital antum ada punya. Cuma yang Mualim ambil daripada Google ni, dia macam ringkaskan dia apa? Dia bagi sikit je. Okey, tak apalah. Okey, dalam jisim dia ada kilogram. Okey, dia ada kilogram ataupun unit dia kg. Okey. Kemudian dia ada gram sahaja. Agak-agak unit dia apa? Kalau kilogram, kg, gram ni mestilah M. Kan? Gram ni M. Gram ni G lah. Okay, G sahaja. Okay, kilogram, kg, gram, G. Okay. Alright. Kita faham dah. Okay. Next. Dia punya perbezaan unit ni. Berapa dia punya beza dia? Okay. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey, faham? Sebab apa? Mualim nak je cakap sebab apa ni, tapi Mualim takut nanti tambah antum pening pula. Sebab nilai K tu adalah 1000. Okey, dah cukup. Nanti kan Mualim akan cerita dalam kelas lah. Okey. Lepas exam insya-Allah. Mualim tak nak antum pening-pening tambah macam-macam kan. So kita nak santai-santai. Okey, faham dulu yang ni 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. So kalau 2 kilogram 2000 gram kan. Kalau 34 gram 34,000 gram sama dengan 34 kilogram. Macam tu. Okey. Okey, kita tengok kat buku teks tadi. Ni semua dia tolak-tolak. Okey, kilogram, kilogram. Okey, sekarang ni dia nak dalam bentuk gram, nampak tak? So, yang mana yang kilogram ni kita kena tukar dalam bentuk gram. Tapi tak apa, tambah jadi dua-dua ni. 4 kilogram tambah 1 kilogram sama dengan 5 kilogram. 5 kilogram pula nak kena tolak dengan 130 gram. So, 5 kilogram ni kita tukarkan kepada gram jadi 5,000 gram. Kan, 5,000 gram. Barulah boleh tolak dengan 130 gram. So, tolak macam biasa je lah. Dapat jawapan. Okay, tolak macam biasa sahaja. Cuma, bila masuk bab panjang jisim dengan isi padu semua ni, perbezaan atau pertukaran atau penukaran unit tu yang tu kena faham. Okay. Alright. Dekat buku teks ni sebenarnya dah tunjuk jalan kira, cara jawab apa semua. Okay. Okay. Tadi milimeter itu isi padu. Okay. Jisim. Isi padu bawah ni. Jalanlah. Okay. Tak nak jalan. Okay. Isi padu. Okay. Isi padu yang antum akan belajar kat sini adalah mililiter dengan liter. Okay. Mililiter dengan liter.
Okey, mililiter dengan liter. Ni kilogram-gram ni, 1 kilogram berapa ribu gram ni antum salin lah. Okey, salin dalam buku tulis. Okey. So apa yang antum belajar untuk isi padu adalah liter. Ni bukan ikan liter lah. Dengan ml, mililiter. Ni liter. Yang ni mililiter. Tulis pun tak jadi dah. Okey, tak apa. Okey, mililiter. Okey. ml dan L, mililiter dan liter. Okey. So yang mana besar mana kecil, Malim? Jawapan dia adalah liter ni lah besar. Okey, mililiter ni kecil atau sikit. Okey, mili ni semua nama pun mili nama macam kecil-kecil kan. So mili ni dia kecil lagi, dia lebih sikit lah. Okey, liter saja dia besar. Okey, perbezaan unit, perbezaan nilai dia. Okey. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Sentimeter. Betul lah. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. 1 liter 1000 mililiter kan. Okey, kita tengok sini Contoh soalan. 5 liter tambah 400 mililiter. Tolak pula 500 mililiter. Maklim nak kena tolak 400 500 ke tak payah lagi. Tambah je dulu 5 liter dengan 450 mililiter. Okey. So sebabkan sini mililiter, yang ni mililiter, yang jawapan pun dia nak mililiter, so kita tukarlah 5 liter ni kepada mililiter dulu. Ingat 1 liter 1000 mililiter. Kalau 5 liter 5000 lah, 5000 milimeter. Okey, dia 5000 milimeter lah jadi kan. So 5000 mililiter tambah 450 mililiter jadi 5400 mililiter. Barulah kita tolak dengan 500 mililiter ni. Okey. So dapat jawapan mililiter. Okey. Selesai. Alright. So kita dah cover untuk tajuk isi padu sikit je. Okey, so unit-unit dia macam tu sahaja. Okey, tukar unit. Nak tukar unit senang je. Okey. Saya rasa yang tu lah maknanya fokuskan. Antum ingatlah yang ni tadi tu. Okey, yang mana buat tadi tu. 1 liter 1000 mililiter. Kalau antum faham yang ni, dia tukar depan ni 2 liter. Dia tukar bahagian mililiter ni, depan ni dia tukar 4000 mililiter. Sama dengan 4 liter. Okey, itu sahaja. Okey, kalau dekat liter ni pula dia tukar kepada 7 liter sama dengan 7000 mililiter. Okey, itu je. Antum faham yang tu, insya-Allah bagilah soalan mana pun antum boleh buat. Yang penting faham soalan. Okey. Alright, so kita tengok tajuk yang lain pula. Okey. Sambil-sambil tu kan, sepanjang hari Jumaat dengan hari Sabtu ni, paling tak tahu boleh nak post ni sempat upload dalam YouTube berapa lama. Sebab yelah nak kena 60 minit boleh rakam ni kan. Apa lagi? Selesai masalah. Ini yang penting ni. Asri membuat 3 jenis litar. Berapakah jumlah panjang wayar yang digunakan dalam ketiga-tiga litar? Okey, litar A, panjang wayar digunakan 28 cm 7 ml. Okey, ingat. Tapi tengok lagi nak jawapan dalam bentuk apa. Kemudian B 29 cm 8 mm, C 32 cm 6 ml. Faham soalan? Panjang wayar litar. Litar A panjang wayar. Kita dah tengoklah dalam jadual yang kat atas ni. Okey, selesai. Fikir cara tambah. So tambah macam biasa sajalah. Okey, so ada 2 cara. Nak buat terus 3 terus boleh. Nak buat 2 dulu kemudian tambah 1 lagi pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So kita tengoklah dekat sini. Okey, 91. Mana ni? Kenapa 91? Oh, okey. Dia buat kat sini dulu. Okey, anak panah dia. Okey, anak panah dia macam ni. So tambah 3 terus boleh. Nak buat tambah 2 dulu dapat jawapan, tambah 1 lagi pun boleh. Okey, macam mana kata dalam kelas lah sebelum ni.
Okay, so dia tambah semua sekali. Meter, milimeter, milimeter, sentimeter, sentimeter. Okay, milimeter. Dia tambah 7, tambah 8, tambah 6, dapat 21. Bahagian sentimeter, 28 tambah 29 tambah 32, dapat 89. Okay, dapat 29. Kemudian dia tambah 2, yang ni tolak 20. Sebab apa? Sebab dekat sini dia nak jadikan 20 mm 20 mm kan bersamaan dengan 2 cm, betul tak? So sebab itulah kat sini dia tolak 20 supaya dapat 1 je milimeter. Kemudian yang 2 tadi tu 2 cm dia bubuh dekat sini, tambahlah 2 cm. Okey. So jawapan dia akan jadi 91 cm 1 mm. Maklim, kalau saya tinggal je 89 cm 21 mm, betul tak? Betul juga. Okey, tak ada masalah. Cumanya kalau kata dah tahu dah, kita dah tahu dah unit milimeter tu 10 milimeter sama dengan 1 cm. So kalau ada 20 milimeter sama dengan 2 cm. So 2 cm tu kita bubuhlah dekat centimeter. So tolaklah 20 tu, tinggallah 1 milimeter saja dekat bahagian milimeter. Okey, so itulah cara dia. Baik, habis. Kita terus tengok dekat bawah lagi. Pertandingan cara terkarun. Okey, ni jarak juga. Kita masuk tajuk lain. Dah berapa lama dah kita ambil masa ni. Okey, jarak. Okey, next. Tajuk seterusnya ruang. Okey, ruang. Okey, kenal sudut. Sudut ni dia mestilah dekat penjuru-penjuru lah. Okey, bucu-bucu. Okey, bucu-bucu atau penjuru-penjuru. So sudut dia ada sudut tegak. Okey, kita tengok kat sini. Segi 4 sama ada 4 sudut tegak. Sudut tegak. Okey, sudut tegak dia mesti ada simbol boleh tulis ke ni? Oi, boleh. Macam mana boleh buat? Oi, no. Nampak? Okey, dia mesti ada petak kecil ni, maksudnya dia bersudut tegak. Ada petak kecil tu kan. Sini ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut tegak dalam segi 4 sama. Okey, dan juga segi 4 sama ada 4 bucu, betul tak? Okey, 4 bucu dan ada 4 sudut tegak dalam segi 4 tepat ataupun segi 4 sama. Ni segi 4 sama. Oh, okey. Dah. Patutlah malam tu pelik. Okey, dia tunjuk yang dia kata segi 4 sama ni, dia yang tunjuk, dia tengok dekat dalam whiteboard ni, segi 4 sama. Yang gambar yang bawah ni adalah segi 4 tepat. Okey, jangan keliru pula. Okey, baik. Bawah kita tengok segi 3 pula. Okey, segi 3 ada berapa bucu? Ada 3 bucu lah kan. Nama segi 3 bucu dan dia ada 3 sudut lah. Okey, dan dia ada 3 sudut. Okey, 3 sudut. Ni alamak tadi boleh. Tak boleh lah. Tak apalah. Okey, 3 sudut. 1, 2, 3. 3 sudut. Dan kalau panjang dia sama, okey, panjang sisi dia ni sama, dia mestilah segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi dan ukuran sudut dia pun semua sama. Okey, dia punya apa nama tu? Angle dia lah. Okey, sudut dia tu. Okey. Dekat sini pula, dia panjang dia yang sama, sisi dia kanan kiri je, bawah tak sama. Bawah dia pendek sikit contohnya. Okey, ataupun bawah dia panjang sikit, sisi pendek pun boleh. Yang ni nama dia segitiga sama kaki. Okey, kaki dia je yang sama, kepala dia tak sama dah. Okey, sudut dekat kaki dia je sama. Okey, sudut kat kepala dia tak sama dengan sudut kaki dah. Okey, so itu kalau panjang dua, kiri kanan je sama, yang bawah dia tak sama panjang dah. So ini segitiga sama kaki. Kalau semua sisi sama panjang, maksudnya segitiga sama sisi. Okey, alright, so dekat sini kita tengok segitiga ni ada sudut tirus. Sudutnya lebih kecil daripada sudut tegak. Okey, ni namanya sudut tirus. Sudut tirus ni dia kecil daripada sudut yang petak tadi tu, sudut tegak tadi tu. Okey, dia kecil sikit. Okey, kalau sudut tu lebih daripada yang petak tadi tu, lebih daripada sudut tegak tadi tu, maksudnya itu nama dia sudut cakah. Okey, sudut cakah. Okey, macam ni kan, nampak tak? Ni tunjuk contoh. Tak mau bagi bulat tadi lah. Hello.
no. Ni, okey. Oh, kat gambar boleh. Kat sini boleh. Tak apalah. Okey. Ini segi 4 tempat tadi dia ada sudut tegak betul. Petak kecil ni petak kecil ni. Kemudian kalau dia buat segitiga kat dalam dia, nampak tak? Sudut segitiga tu lebih kecil daripada yang petak tu, sudut tegak tu. Itu nak maksud dia sudut tirus. Okey, dia lebih kecil. Okey, kalau dia lebih daripada sudut tegak, kita panggil sudut cakah. Sekejap contoh. Lebih pada sudut tegak, kita panggil sudut cakah. Mana ya? Alamaklah, ke atas sangatlah. Ke bawah sangat. Mana dia? Ni. Okey, nombor 3 ni. Dia lebih besar daripada yang sudut 90 tadi. Ni contoh dekat dalam awan ni kan. Dia buat segitiga yang tak sama yang segitiga sama kaki lah ni kot. Tak salah, okey, segitiga ni. Nampak tak? Dia punya sudut dia dekat sini ni, dia lebih besar, nampak tak? Dia lebih besar daripada petak kecil tu. Maksudnya dia lebih besar daripada sudut tegak. So tu nama dia sudut cakah. Okey, sudut cakah. Okey, sudut cakah. Alright. So tips kat sini. Tengok kotak kecil ni. Segitiga tak sama kaki juga dikenali sebagai segitiga tak sama sisi. Macam mana kita tadi lah, bila tak sama sisi dia tak sama, so dia juga tak sama kaki ataupun segi tak sama kaki, sekali sama kaki lah kan. Segitiga tak sama kaki ni, segitiga tak sama sisi. Ya betul lah. Okey, segitiga tak sama sisi tu maksudnya tiga-tiga sisi dia tak sama. Okey, tiga-tiga garisan sisi dia tak sama panjang. Kalau ada yang sama, mesti dia ada garis satu, garis satu. Kalau tiga-tiga sama, dia garis semua satu garis dekat semua tiga, tanda 1, 2, 3. Okey, so ini semua dia tak ada tanda, so semua dia punya sisi dia tak sama sisi. So bila tak sama sisi, sudut dekat kaki dia pun memang tak sama kaki lah. Itu maksud dia. Okey. Alright. Dan note kat sini, segitiga tak sama kaki ada satu sudut cakah dan dua apa? Dua sudut tirus. Okey, dua sudut tirus. Satu sudut cakah dan dua sudut tirus. Okey, sudut tirus nampak 1, 2. Okey, sudut yang dia lebih kecil daripada sudut tegak. Okey, mana tak mau masuk dia punya kiraan angle dia 90 darjah tu. Nanti yang tu pening. Okey, Allah. Hilang. Nampak? Okey, mana keyboard dia lah. Okey. Okey, so kat sini ciri-ciri dia lah. Okey, kita tengok kat sini bentuk-bentuk dia. Segitiga sama sisi macam mana? Segitiga sama kaki macam mana? Segitiga tak sama kaki atau tak sama sisi macam mana? Segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak ni mesti dia ada satu sudut yang sudut tegak. Okey, mesti ada satu sudut yang sudut tegak. Tu segitiga bersudut tegak. Nampak sudut tegak tu yang ada petak kecil ni. Okey, dia straight kan. Itu maksud dia segitiga bersudut tegak. Okey. Okey, habis. Ni apa dia? Garis selari, garis serenjang. Dalam kertas Praxair itu rasa tak ada kot. Okay. Ni tentang garis. Okay, ni tentang garis. Okay, garis selari dengan garis serenjang. Dia apa perbezaan garis selari, apa perbezaan garis serenjang? Garis selari dia mesti yang dia macam bertingkat-tingkat tau. Contoh daripada kiri ke kanan, bawah dia pun kiri ke kanan, bawah dia pun kiri ke kanan. Tu garis selari. Okey, mesti dia punya arah dia tu sama je. Okey. Sama je. Contoh dah kat gambar ni, tangga ni, nampak tangga ni. Ni garis selari. Okey, garis selari. Sama je garis dia. Okey. Dan kalau contoh satu lagi gambar dekat yang apa ni, tempat main apa ni, tank-tank ni kan. Ni garis selari. Okey, kalau garis serenjang pula macam mana? Garis serenjang dia mesti cross ataupun dia mesti bersudut tegak. Dia mesti ada sudut tegak tu. Itu garis serenjang. Okey, garis serenjang tengok dekat bawah ni. Okey, nampak ni? Utara dengan timur ni, nampak dia ada 90 darjah ataupun 90 darjah lah, bersudut sudut tegak. So ini garis serenjang. Okey, garis serenjang ni kalau maknanya buat pembaris macam tu, lepas tu boleh letak satu lagi pembaris atas dia. Okey, atas pembaris, so dia tegak tu. Kan dia jadi Ultraman kat sini. Okey,
Kemudian ini nama dia garis serenjang. Asalnya ada garis satu melintang kat bawah kat lantai ni, letak satu pembaris tegak. Itu garis serenjang. Dia ada 90 darjah. Dia ada sudut tegak dia. Okey, sudut tegak. Itu garis serenjang. Kalau garis selari tadi dia sama. Okey, betul tingkat dia sama. Garis serenjang dia mesti letak ada 90 ada sudut tegak. Okey, dia ada sudut tegak yang petak kecil tu. Okey, itu perbezaan dia. Okey. Alright, so ni latihan untuk buat lukis. Ni garis serenjang lah ni, ada sudut tegak ni. Kan? Kalau yang atas tadi tu garis selari. Mana? Ni garis selari, dia sama macam tu. Okey. Garisan selesai. Next, perimeter. Okey, perimeter macam mana? Perimeter ni adalah ukuran sisi. Okey, ukuran sisi sahaja. Okey, ukuran sisi sahaja. Contoh. Okey, contoh. Dia buat bentuk ni kan. Segi empat. Segi empat tepat ni. Okey, katalah dekat sini 4 cm, sini 2 cm. So sini pun mesti 4 cm jugalah. Dan sini pun 2 cm. So perimeter ukuran ni, ukuran daripada start dari sini. Okey, boleh buat warna lain lah. Start daripada sini mula sampai sini tambah 4 cm tambah 2 cm tambah lagi 4 cm tambah lagi 2 cm. Okey, dapatlah ukuran untuk perimeter dia. Okey, 4 tambah 2 6. 6 tambah 4 10, 10 tambah 2 12. So jadilah 12 cm. Okey, ni untuk perimeter. Okey, perimeter, ukuran perimeter. Ukur di keliling. So dekat rumah tu ada apa yang ada keliling? Skrin komputer, skrin laptop, skrin TV. Ukur berapa panjang dia. Apa lagi? Skrin handphone. Ukur perimeter, berapa panjang dia. Buku, ukur perimeter, berapa perimeter untuk buku. Okay, apa lagi boleh ukur perimeter? Rak buku kan, bentuk petak tu kan. Okay, apa lagi? Macam-macam lah. Okay, yang janji ukuran yang di luar tu, frame dia tu, bingkai dia tu. Okay, itu ukuran untuk perimeter. Okay. So, bentuk lain boleh tak ukur Mu'alim selain daripada bentuk petak? Boleh. Okay, ukur perimeter. Ni contoh bentuk apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon. Okay, segi 6. Kan, segi 6. So, ukurlah ni 2, 2, 2, 2, 2, 2. Itu perimeter dia. Okay, ukur di sisi luar itu. Bentuk bulat boleh tak Mu'alim? Boleh. Tapi adalah formula dia. Okay, antum rasa tak belajar lagi tu, tapi tak apa. Okay, ukur perimeter macam tu lah. Ukur luar yang sisi dia saja. Ni 7. Ni semua sama sisi ni. Sebab dia ada garis zap tu nampak. Ni semua sama ni. 7, 7, 7. Yang ni 8 dia sama dengan tepi ni 8. Sebab ada garis yang ni dengan yang garis yang ni. Sebab ada tanda kecil ni. Tet. So sini 8. Sini pun mesti sama 8 lah. 8 campur 8 campur yang bawah ni 6. Okay, 8 campur 8 campur 6. Perimeter dia. Yang ni dia tak ada langsung yang sama dia punya garisan dia kan. Sisi dia tu. So kena tambah lah 13 tambah 12 tambah 5. Okay. Tambah-tambah dapatlah perimeter untuk segitiga bersudut tegak. Kenapa sudut tegak? Dia ada sudut tegak ni. Nampak kecil ni, petak kecil tu. Okey, tu maksud dia sudut tegak. Okey, selesai perimeter. Luas. Luas. Okey, ingat sekali lagi boleh ingatkan ni video ni rakaman tau. So maksudnya tu tak perlu nak ikut, follow, tengok sampai habis, berdawah sampai habis. Sebab takut nanti bosan dan ngantuk ke apa ke. So tengok sikit-sikit. Dah buat satu topik, dah selesai, dah faham, buat latihan. Nak pergi berehat, nak makan ke apa, tak kisah. Okay. Mu'alim je, cuma Mu'alim je yang rakam sampai habis. Sebab nak post, nak upload dalam YouTube pun semua, nak post terus dah kan. Sebab dah masa dah suntuk ni, dah hari Jumaat dah ni. Okay. So, luas. Luas dengan perimeter lain. Tapi dia macam lebih kurang. Lebih kurang macam mana tu Mu'alim? Okay, macam ni. Padam dulu yang ni. Dah ada dah latihan dia. Okey, kita tak tengok pula bawah ni. Okey, ni semua kita dah cover lah tadi dalam buku teks. Boleh dah cerita dah semua kan. Okey, coordinate. Okey. Coordinate ni topik yang kedua terakhir. Okey, kalau tadi perimeter kita ukur sisi dia. Okey, kita ukur sisi dia. Kan ni 4 cm.
2 cm. Asyik 4 dengan 2 je. Tukarlah. Okey, ini katalah 7 cm, ni 3 cm, 7 cm, 3 cm. Tambah semua ni, dapatlah dia punya perimeter. Okey. So tambah 7, tambah 3, tambah 3, tambah 7. Okey. Dapatlah jawapan dia berapa? 20 cm. Ini untuk perimeter. Okey, perimeter ukur keliling. Okey, kalau apa nama tadi tu? Luas. Okey, luas pula. Luas. Ingat, perimeter kita tambah semua, betul? Luas kita kena darab. Tapi bukan darab semua, darab 2 sahaja. Okey, yang ni dengan yang ni sahaja. Okey, darab. So 7 darab 3. Ataupun 7 cm darab 3 cm. Jawapan dia akan jadi 21 cm. Tak habis lagi, 21 cm persegi. Luas dia mesti ada 2 kecil dekat atas unit tu. Mungkin nombor 2, simbol 2 kecil dekat atas unit tu. Sentimeter lah. Kalau meter, M saja meter lah. Tapi dah hasil darab ni mesti kena ada 2 kecil kat atas tu. Tu nama dia persegi. So sebutan dia adalah 21 cm persegi. Itu cara sebutan. Okay, luas yang kita kira, petak yang maknanya buat dekat atas ni. Kan, ni luas. Luas kita nak kira semua ni dalam-dalam dia. Tadi kalau yang perimeter luar saja kan. Luas kita kira yang dalam dia ni. So cara kira dia darab saja 7, satu sisi dengan satu sisi sebelah dia. Jangan sisi yang bertentangan lah. Jangan 7 dengan 7 ni. Jangan 7 dengan 7. Salah lah. Okay, tak mau. Dia sisi sebelah je, 7 dengan 3 sebelah-sebelah ni. Okay, itu cara nak buat untuk kira luas. Dah dapat 7 cm darab 3 cm, dapatlah 21 cm. Cara sebut dia 21 cm persegi. Okay, mesti kena ada 2 kecil dekat atas ni. Siapa tak buat 2 kecil atas ni memang salah. Untuk luas, untuk kiraan luas. Okay, kenapa 2? Sebab centimeter ni kita darab 2 kali. 1, 2. Adalah 2 kecil kat atas ni. Toing. Okay. Kalau darab 3 cm, darab lagi 1, jadilah 3 kecil. Tapi 3 kecil tu tak nama perimeter, ataupun tak nama luas, ataupun tak nama persegi. Nama dia adalah isi padu. Okey, isi padu. Kalau yang 3 kecil tu. Okey. Okey, selalunya isi padu kita tak buat 2 macam ni. Sebab ni 2 je. Kalau isi padu mesti dia ada 3 nombor tau. Contoh katalah isi padu selalunya dia bentuk 3D. Dia bentuk kotak. So sini katalah 3, sini 7, sini pun 3. Nampak dia ada lebar dia tu ni, lebar ni. Darab 3 nombor ni, dapatlah isi padu. Okey, isi padu. Isi padu dia mesti tu ni 3 cm kan. Darab 7 cm, darab 3 cm. So dia jadi tadilah 21. 3 darab 7, 21 darab 3, 66. Okey, 63 cm padu. Dia ada 3 kecil ni. 3 kecil. Okey, tadi persegi untuk luas 2 kecil. Kalau isi padu 3 kecil, nama dia padu. 63 cm padu. Kalau tadi 21 cm persegi. Kalau isi padu 63 cm padu. Okey, itu cara sebut dia. Okey. Selesai kot boleh rasa. Boleh dah cover semua ni rasa ni. Tak selesai lagi, ada lagi bawah ni. Okey, luas Allah. Okey, ni tadi untuk isi padu nampak. Nampak tu 3 kecil ni, nampak ni 3 kecil ni. Okey, unit dia. Okey. Selesai masalah. Okey, gambar menunjukkan kandang lembu. Ni mungkin luas saja kot. Nak kira luas. Gambar kandang lembu yang berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. Okay. So maksudnya sisi-sisi dia tu semua sama lah. Zaini hendak menggantikan pagar di sekeliling kandang itu. Itu. Panjang satu sisi kandang ialah 16 meter. Satu sisi 16 meter. Sebabkan dia nama segi empat sama. Maksudnya semua sama lah. 16 meter.
Okey, 16 meter, 16 meter, 16 meter, 16 meter. Soalan A, berapakah jumlah panjang pagar? Jumlah panjang pagar tu maksudnya perimeter lah tu. Panjang sini campur panjang situ, campur panjang sini, campur panjang situ. Tu perimeter. Ya, 16 campur 16, campur 16, campur 16. 16 ada 4 sisi. Nak mudah, 16 darab 4 je lah. Okey, tapi cara pengiraan perimeter kena biasakan tambah semua-semua tu. 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Okey, dapatlah 64 meter. Soalan B, hitung luas. Luas ingat darab tadi tambahkan untuk perimeter. Untuk luas ingat darab dua sisi saja, atas dengan sisi tepi. Okey, sisi atas, sisi tepi. Darab 2 tu sahaja. Okey, darab 16 darab 16, 16 darab 16 dapatlah 256 meter persegi. Okey, mesti ada dua kecil kat atas M tu. Okey, simbol meter tu kan, dua kecil atas tu. Okey, mesti ada simbol dua kecil dan cara sebut dia adalah 256 meter persegi. Okey, jangan lupa sebut dia tu. Sebab takutlah nak kena ada eja pula dalam bentuk perkataan. Jenuh. Ini kotak dia ada tiga nombor ni, maksudnya isi padu lah. Okey, so isi padu darab 3 tu lah, 8 darab 12 darab 16. Okey, darab 1 dapat jawapan 8 darab 12 dulu. Baru dapat jawapan, baru darab dengan 16 pula. Ataupun 16 darab 12 dulu, dapat jawapan, baru darab dengan 8 pula. So tak kisahlah mana-mana. Yang penting jawapan dia, lepas tulis unit tu, cm ni, sentimeter ni, mesti ada 3 kecil. Okay, 3 kecil sebab apa? Sebab dia kita darab 3 nombor. Ada 3 kali sentimeter yang terlibat. So kena ada 3 kecil kat bawah, dekat atas pada unit sentimeter tu. Cara sebut dia adalah 64 sentimeter padu. Okay, padu ke tak padu ke, jawapan dia kena sebut padu jugalah. Okay, alright. So itu untuk isi padu. Okay, so ini nota tambahan kot. Okay, kan ini latihan juga ni. Hasil kerja pada sudut matematik. Okay, tak salah. Okay, ni dia sebenarnya inilah latihan dia. Okay, next. Selesai koordinat, nisbah dan kandaran. Oh ya, ni pun untuk kena faham betul ni. Okey, kenal dan tentukan koordinat. Okey, koordinat ni adalah kedudukan. Kita nak tentukan kedudukan dia lah. Okey, kita tengok dekat sini. Peta pada satah chartes menunjukkan tempat-tempat menarik di beberapa daerah. Okey, daerah mana ni? Kuala Pasir, Tasik Timur. Mana tak pasti dia ambil mana. Ke memang dia saja reka je tempat ni. Tak salah. Okey. Yang cikgu yang sebelah kiri tu kan, baju hijau tu, dia kata air terjun sejinjang berada di paksi mengufuk atau paksi X. Okey. Paksi X atau paksi mengufuk. Yang cikgu lelaki ni pula baju batik biru ni kata Kuala Pasir berada di paksi mencancang atau paksi Y. Maklim, apa benda paksi X, paksi Y, paksi mengufuk, paksi mencancang ni Maklim? Okey, boleh cerita sikit lah. Paksi X adalah garisan yang melintang. Okey, garisan yang melintang kiri ke kanan. Okey, paksi X. Okey, atau nama lain dia adalah paksi mengufuk. Okey, mengufuk. Okay, bahasa Inggeris dia horizontal. Okay, mengufuk kiri ke kanan. Tu paksi X. Okay, dia mesti kiri ke kanan melintang. Paksi Y dia menegak. Paksi Y dia menegak atas bawah. Okay, atas bawah. Tu paksi Y. Nama lain dia adalah paksi mencancang. Okay, paksi mencancang. Bahasa Inggeris dia vertical. Jadi horizontal bahasa Inggeris untuk X, paksi Y vertical. Okey, ingat paksi Y dia menegak atas bawah. Nama lain dia mencancang. Paksi X dia melintang. Okey, nama lain dia adalah mengufuk. Okey, saya ingat yang tu. Okey, kita tengok dekat bawah ni. Contoh A yang bawah tu warna kuning tu. Titik persilangan paksi X dan paksi Y dinamakan asalan. Okey, asalan. Persilangan yang asal pada permulaan tu. Nampak ni yang bawah sekali ni. Okey, dia mesti kosong. Okey, pertemuan permulaan yang bawah tu mesti kosong dulu. Okey. Alright.
So, koordinat pantai idaman di asalan ditulis 00. Pantai idaman tadi memang dia duduk kat sini dah. So, cara tulis titik persilangan adalah 00. Macam mana nak tentu 00 ke apa ni Maklim? Okey. Jangan tulis sini. Astagfirullahalazim. Kenapa dia tak nak ke bawah? Okey. Okey. Oh, okey ada kat sini. Ingatlah, paksi X. Okey. Paksi Y. Okey. Mengufuk, mencancang. Okey, X mengufuk, Y mencancang. Koordinat ataupun kita nak buat dia punya tempat dia. Okey, koordinat lah, kita panggil koordinat lah. Dia mesti dalam kurungan. Ada satu nombor, koma, satu nombor lagi, tutup kurungan. Nombor yang pertama ni mesti yang paksi X. Nombor yang kedua dia mestilah paksi Y. Okey, macam mana nak buat? Contoh, kita tengok yang Q ni. Okey, yang Q ni. Q ni, kita kena sebut paksi mana dulu? X ke Y dulu? X dulu. Okey, X dulu. X mestilah yang melintang. Yang melintang ni, tengok nombor yang tengok yang dia punya garis ni lah. Melintang ni, tengok yang ni. Yang bawah sekali ni. Okey, dia duduk kat mana? Untuk paksi X. Untuk Q ni. Dia duduk dekat 2. Nampak ni? 2. Dia melintang ni kan? Dia duduk dekat 2. So, untuk Q, dia mestilah 2, koma. Kemudian barulah baca yang Y pula. Yang Y ni duduk dekat nombor 3. So, 3. So, 2, 3. Dalam kurungan, mesti kena duduk dalam kurungan. Okey, itu koordinat untuk Q. Okey, untuk Q. 2, 3. Okey. Untuk S, Maklim Maklim tak tengok dekat sini pun lah. Jangan kata Maklim tengok jawapan, boleh lah Maklim. No. Kita faham macam mana cara dapat jawapan tu. Nak tengok jawapan dulu? Boleh, tak ada masalah. Kita tengok yang S. S jawapan dia 5, 4. Macam mana dapat 5, 4? 5 ni mesti yang paksi X, 4 ni paksi Y. Kita tengok sini. S. Paksi X dulu. Paksi X. Okey. Mengufuk dulu. Dia duduk dekat mana? Dekat 5. Okey, so letaklah 5 situ. Ini 5. Kurungan kurungan 5, koma. Kemudian dekat paksi Y pula. Paksi Y dia duduk dekat mana S ni? Dia duduk dekat 4. Okey, dah koma tadi, 4. Tutup kurungan. Selesai koordinat untuk titik S. Okey, dalam contoh soalan dalam buku Integrasi Digital A ni. Okey. So cuba buat yang R dengan tak payah cuba buat lah, memang dia tunjuk dah kat sini. R dia tak tunjuk. Kalau R macam mana? R dia tak tunjuk R dia tak tunjuk. Cuba buat R. Okey, R. Tengok X dulu. R ni duduk dekat X dia 4. So dalam kurungan 4, koma. Kat Y dia, paksi Y dia ataupun cancang dia 1 kan? 1. Tutup kurungan. Itu koordinat untuk titik R. Okey. Selesai. Alright. So, dia suruh tanda pula. Nombor yang bawah ni. Tandakan titik berikut pada satah charters ni. Satah charters ni macam garis-garis buku matematik antum buku tulis tu. Boleh gunalah. Okey. Ataupun kalau siapa ada kertas graf ke kan. Okey. Boleh guna buku tulis je lah. Okey. Dia suruh tanda T. 3, 8. 3 ni X. 8 ni Y. X3, 8. So, sini T. Betul lah. Okey. Memang betul apa dah. Ni memang dia bagi sekali jawapan kan. X 53, V 44, 44 mana? 4 sini, 4 2 V. X 53, stop yang bahagian paksi X dulu 5, paksi Y pula 3, situ X. Okey, itu cara nak tentukan titik koordinat dia, koordinat. Okey. Allah. Right? Okey. Next. Kita nak pergi benda-benda yang ni, benda yang simple je. So, habis dah. Pengurusan data terus. Ya Allah. Tengok buku teks pula. Tunjuklah sikit satu contoh lagi kan. Okey, feri apakah yang berada di koordinat 2, 6? 2 yang ni, okey. 6 yang ni. So, feri P. Okey, 2, 6. Kalau yang 4 sifar, 4 yang ni, sifar yang ni. T. P dengan T. Senang je Maklim.
Senang. Siapa tak faham, ulang balik video ni. Okay, YouTube biasalah boleh ulang balik kan. Ulang sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay, habis. Ni contoh buat, nanti kita buat latihan. Yelah sebab kita tak masuk lagi sebenarnya tajuk ni. Kan, tiba-tiba dalam periksa dia dah bagi dah. Tak, pengurusan data ni tak ingat, nisbah tak masuk, tak payah cover. Kita tengok nisbah kadaran tak masuk. Kalau tak silap boleh tengok kertas hari tu. Tak ingat lah, biasa tak masuk, tak ada. Okay, kita tengok ke pengurusan data. Mana dia? Nisbah kadaran tak ada. Pengurusan data. Where is pengurusan data? Mana dia? Oh, ni dia punya rumusan dia, ringkasan dia. Salah. Sikit. Ya, mana dia ni? Dia hang pula dah. Bukan juga. Okey, pengurusan data. Okey, pengurusan data ni selalunya dia ada jadual lah. Okay, dia mesti ada table. Ada jadual. Dia orang main Beyblade. Okey. Bina piktograf dan carta palang. Okey, bina piktograf dan carta palang. Piktograf ni dia mestilah dalam bentuk jadual. Okey, piktograf dia mesti dalam bentuk jadual. Okey, tu contoh bawah tu piktograf. Okey. Dia mesti ada mewakili lah. Okey, piktograf ni mewakili. Nampak ni. Okey ni. Nombor 2 okey. Tentukan petunjuk bagi piktograf. Satu bulat biru ni mewakili 2 biji Beyblade. Okey, satu bulat tu mewakili 2 biji Beyblade. Okey. So kita tengok dekat sini, bawah ni. Tak. Faham dulu kat atas ni. Hakim dia ada 12 Beyblade. Banyak betul. Buat apa? Ben 10. Dia orang ni berniaga ke apa? Chin ada 14 biji Beyblade. Don 12 biji Beyblade. Beyblade ni kalau kena hancur memang tak boleh guna terus ke macam mana? Kalau rasa boleh pasang balik kan? Mungkin dia berniaga kot, sambil-sambil main sambil berniaga. Beyblade RM2. Salah dia orang banyak Beyblade. Okey. Hakim ada 12 biji Beyblade. Tapi dia nak buat satu bulatan dalam jadual piktograf ni. Satu bulatan ni Shopee tak nak. Satu bulatan ni dia kata 2 biji Beyblade. Mewakili. Okey, 2 biji. Satu bulatan, 2 biji Beyblade. Dia ada 12 biji. So kena ada berapa bulatan? Ada 6 lah bulatan kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So dia buat dalam bentuk mewakilkan ataupun mewakili. Itulah dia jadual piktograf. Okey, itulah dia piktograf. Dia mesti ada mewakili. Band tadi ada 10. Satu biji ni kan 2. So kalau ada 10 biji Beyblade band, so berapa bulatan yang ada? Satu ni dah 2. Dia total semua 10. So ada 5 je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Chin ada 14. So 14 bagi 2, 7. Ataupun kita buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulatan. Okay, ini adalah piktograf. Okay, faham betul-betul piktograf. Okay, kemudian tadi carta palang kan. Carta palang. Okay, ini cara nak buat carta palang. Okay, cara nak membina carta palang. Okay, dia mesti ada paksi X, paksi Y juga. Okay, wajib ada paksi X dan paksi Y. Paksi mengufuk dan paksi mencacam mesti kena ada. Buat dulu dia punya nombor dekat paksi Y ni mesti ada nombor-nombor dia. Kosong. Antum boleh buat satu kotak ni mewakili jadi 2 kan. 2, 4, 6, 8. So, satu kotak ni 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh. Tapi sebabkan dia nombor dia besar, nilai dia agak banyak, so terus buat satu kotak kecil ni 2. Tambah lagi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay. Alright. So tandalah buat sengatan kat sini. Sengat dah, kena sengat pula dah. Buat garis ni. Okay. Okay. Kemudian dekat paksi Y, paksi X, tulis nama orang tu. Kan tadi ada Hakim, Ben, Chin, Don kan. Tulis nama orang tu. Ambil satu orang satu kotak ni je ni. Alamak, asal dia tu. Satu orang satu kotak ni memanjang ke atas lah. Okay. Satu orang satu kotak memanjang ke atas tu. Ni untuk buat carta palang. Okay, carta palang. Okay, kita tengok sini tadi. Hakim dia ada 12 biji. So, buat satu petak panjang sampai dekat 12 sahaja. Color. Ben. 10 biji Beyblade. Sampai dekat 10 je lah. Okay, tanda. Chin. Sampai 14. Tanda 14. Tanda.
Dawn sampai 12, ada sampai 12. Okey, itu dia carta palang. Terhasil ni carta palang. Maklim boleh tak kalau nak tukar maklim yang bahagian nama-nama ni dekat bahagian paksi Y, yang nombor-nombor tu dekat bahagian paksi X. Boleh tak maklim? Boleh, tak ada masalah. So nanti carta palang dia akan jadi ke tepi, saya ingat macam ke tepi yang tu. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kalau macam pening keliru, buat macam biasa saja. Okey, nombor-nombor semua dekat belah kiri atau paksi Y, nama-nama lain semua dekat paksi X. Okey, selesai. Kena ada label, okey, kena ada label. Ni namalah bar ataupun palang yang pertama ni Akin, palang kedua ni Ben, palang ketiga Chin, palang keempat Don. Okey, kena ada label. Label ni maksudnya apa, kita tandalah. Okey, palang ni untuk siapa, nombor-nombor ni yang paksi Y nombor-nombor ni untuk apa, dia ada tajuk dia. Okey, label paksi ni. Okey, nombor-nombor 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ni adalah bilangan. Bilangan apa? Bilangan Beyblade lah. Okey, bilangan. Yang bawah ni apa dia? Hakim, Ben, Chin, Don ni adalah nama. Okey, nama orang. Okey, nama. Is nama, N-A-M-A, nama. So nama-nama dia orang ni lah Hakim, Ben, Chin, Don. Okey, so dia ada bilangan, ada nama. Palang. Dan dia mesti kena ada tajuk apa nama carta palang ni. Carta palang ni tajuk dia adalah koleksi Beyblade bagi 4 orang. Kan, Hakim, Ben, Chin, Don, 4 orang. Mesti kena ada tajuk. Tak ada tajuk, tak lengkap, potong markah. Tak ada label nama dengan bilangan ni, potong lagi markah. Okey, palang mesti kena ikut dia punya bilangan yang betul-betul. 12, 12, 10, 10. Okey, paksi X, paksi Y. Hujung ni anak panah, buat arrow anak panah hujung ni. Sampai mana boleh, habis buku ke? Tak payah habis buku, tak apa, takat mana yang kita nak guna sahaja. Okey, itu dia cara buat carta palang. Pastilah. Paksi mengufuk dan paksi mencancang. Mengufuk X, mencancang Y. Okey, mengufuk melintang, mencancang menegak. Habis piktograf carta palang. Okey, ni contoh yang dia orang buat terbalik ataupun sengit. Buat nombor-nombor kat bawah, nama-nama lain kat atas, kat Y. Boleh juga. Okey. Apa lagi? Habis. Saya rasa itu saja. So selebihnya boleh buat ulang kaji lah. Kan, buat soalan-soalan yang ada dalam buku teks ni ke, ataupun soalan-soalan dalam buku integrasi digital A tu ke. Okey. Itu saja Mak Lin rasa untuk video cover, kita nak cover topik ni kan berapa jam ni tak pastilah. 3 jam dah ke apa. Mak Lin harap antum boleh ulang kaji, fokus untuk buat exam hari Isnin nanti. Ingat Mak Lin tak tolong dah untuk exam. Mak Lin bukan tak nak tolong, tapi tak boleh tolong kan, untuk uji kefahaman antum juga. Tolong buat latihan. Okey, tak ada nota dah apa semua nak bagi, tak ada. Mak Lin tak ada tunjuk hint-hint semua, tak ada, sebab Mak Lin pun tak jaga antum waktu antum periksa tu. So semua kena pandai-pandai berdikari sendiri. Buatlah latihan sebaik mungkin. Okey, buat latihan banyak-banyak. Matematik kena buat latihan banyak, sebab nanti takut tak tahu, bukan tak tahu, lupa cara nak buat. Okey, konsep dia tu. So kena buat latihan banyak, so dia akan ingat lah. Okey, so itu saja daripada Muallim. All the best. Kalau ada yang nak tanya, PM Muallim, WhatsApp Muallim, tak apa, tak ada masalah. Okey, WhatsApp je Muallim, soalan ni macam mana ambil gambar, soalan ni macam mana, tolong share, tolong terangkan ke apa ke. WhatsApp Muallim, nanti Muallim tolong terangkan, Muallim tolong ajarlah. Okey, untuk hari Sabtu, untuk hari ni lah, Jumaat dengan Sabtu, Ahad waktu balik sekolah. Ahad masa sekolah, untuk WhatsApp Muallim, boleh tak buat handphone di sekolah. Okey. Alright, so itu saja, wallahu alam. All the best. Semoga dipermudahkan untuk antum belajar dan faham. Semoga berjaya dalam peperiksaan minggu depan. Okey, Muallim doakan Pak Zaifah semua cemerlang, insya-Allah, amin. Okey, wallahu alam. Itu saja daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.